Terima kasih kepada Tan Sri Speaker yang telah memberi ruang kepada saya untuk turut berbahas dalam anggaran perbelanjaan persekutuan yang dibentangkan baru-baru ini. Pertamanya, saya rasa bangga apabila anggaran perbelanjaan persekutuan yang dibentangkan itu sebanyak RM423 bilion. RM335 bilion adalah untuk mengurus dan RM88 bilion untuk pembangunan. Apabila saya meneliti secara terperinci bagaimana agihan-agihan yang akan diagihkan ini, boleh saya simpulkan bahawa perbelanjaan yang diuntukkan kali ini walaupun besar, ada satu perkara yang perlu dinilai dengan baik oleh pihak kerajaan demi masa depan negara kita. Saya lihat perbelanjaan ini tidak membentuk sebuah negara maju di masa hadapan. Kerana perbelanjaan yang besar ini, kalau kita lihat, dia tidak membentuk sesuatu yang memberi gambaran negara kita akan menjadi sebuah negara maju. 88 bilion untuk pembangunan, waktu saya nilai dengan teliti, di sana tidak ada satu peruntukan yang besar yang akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar. Tidak. Bahkan kalau kita lihat kepada pertumbuhan import berbanding dengan ekspor, pertumbuhan import jauh lebih subur berbanding dengan pertumbuhan ekspor. Maknanya negara kita ini hanya sekadar kita beli. Dan saya ingin sebut di dalam ucapan saya ini, bahawa negara kita sudah tiba masanya untuk kita menjadi negara pengeluar. Antara punca yang besar Malaysia ini tidak dihormati sebenarnya di mata dunia apabila kita bercakap isu yang menyentuh kedamaian antarabangsa. Kita menyentuh isu pencerobohan Israel sebagai contoh. Orang tidak hormat kepada Malaysia. Sebab Malaysia tidak ada industri pertahanan. Malaysia tidak memiliki kepakaran yang hebat sehingga kita dapat mengeluarkan senjata kita sendiri yang memberi kekuatan untuk negara kita dan memberi mesej kepada negara-negara lain bahawa this is Malaysia. Maknanya paling kurang kita standing dengan Jepun, kita standing dengan Korea, kita standing dengan Iran, kita standing dengan Turki. Ke arah itu barulah kita dihormati. Dan kalau kita dihormati ini, insya-Allah para pelabur akan datang di negara-negara yang mereka yakin kita dihormati. Tapi hari ini kalau kita lihat negara kita, lebih banyak kita bercakap kalau berlaku pencerobohan, kita kata kita bincang dengan damai. Ya, saya terima baik perbincangan dengan damai, tapi kita kena ingat orang lain tidak akan menghormati kita kalau hari ini mereka menceroboh. Selepas daripada ini mereka akan menceroboh lebih banyak lagi sebab kita tidak ada kekuatan. Saya ingin mengajak kepada pihak kerajaan supaya industri pertahanan ataupun kilang pembuatan kepada aset-aset yang lain mesti dimulakan oleh negara kita selari. Kalau kerajaan sebut dia madani, di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, hendaklah kamu bersiap siaga untuk membentuk kekuatan dalam kalangan kamu, kerana kekuatan ini akan meletakkan negara kita di paksi yang sebenar. Yang kedua, saya nak sebut berkenaan dengan agihan yang adil 423 bilion. Persoalan saya, berapa bilion untuk negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kalau peruntukan yang lepas 388.1 bilion, kita lihat negeri Kelantan antara negeri yang memberi cukai, antara yang besar dalam Malaysia.
Tapi daripada 388.1 bilion, Kelantan hanya menerima kurang lebih 1 bilion saja. Dengan alasan-alasan yang tak boleh diterima sebenarnya, masalah infra dan seumpamanya. Apa salahnya kalau kita bantu? Apa salahnya kalau kita bertindak adil dalam perkara ini? Dalam isu pertanian, saya sangat sokong apa yang disebut oleh Rasa. Negara kita ni tak apa nak jadi, semakin hari semakin menggelosor. SSL semakin hari semakin menggelosor. Saya nak sebut SSL ni dalam sejarah yang panjang. Waktu kami menjadi kerajaan duduk sebelah sana, itu saja tempoh SSL negara ni melonjak naik sehingga kepada 72%. Itu saja. Kemudian selepas daripada itu menurun. Ini sangat membimbangkan. Dan semua ini sebagaimana yang saya sebut tadi, negara kita perlu menjadi sebuah negara industri. Kita mesti mengeluar bajanya, peralatan-peralatan yang kita lihat untuk pertanian. Jangankan kita nak buat traktor, nak buat enjin, mesin untuk tarik air saja daripada parit ke sawah, terpaksa kita kena beli ke sana, beli sini. Mesin kita made in negara luar, bukan made in Malaysia. Kita kena bangkit. Kalau kita tak bangkit, inilah nasib kita sepanjang zaman. Petani-petani kita kalau di Kelantan saja jumlahnya lebih daripada 6,000 keluarga. Ini jumlah petani. Tetapi mereka dianaktirikan. Sedangkan Kelantan adalah pengeluar beras yang sangat besar. Di Kelantan 3.5 metrik tan sahaja untuk 1 hektar. Bukan kerana salah petani. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, mereka solat tarawih di atas traktor, bekerja siang dan malam. Tapi oleh kerana tanah mereka ini tanah yang sudah lama, tanah yang ada kesan kimia macam-macam, yang sepatutnya pemulihan tanah ini diambil tanggungjawab oleh Menteri Pertanian. Saya ucap terima kasihlah. Dia pergi ke Kelantan kemarin, dia pergi ke kawasan saya, tapi tak ada salam, tak ada apa, pakai masuk dengan begitu je. Tak apalah kawan saya. Tapi sepatutnya bantuan untuk pertanian ini diagih secara teratur, secara yang paling baik. Seterusnya saya ingin sebut sedikit berkenaan dengan AI negara, artificial intelligence. Kalau kita lihat artificial ini, kita kena ingat pelajar kita ada kepakaran, pensyarah universiti ada kepakaran dalam bidang ini. Tapi saya nak mengkritik bagaimana kerajaan yang sepatutnya menyediakan satu bekas untuk diisi oleh para pensyarah, untuk diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi, dia balik kepada apa yang saya sebut, negara kita perlu menjadi negara pengeluar. Kita ada nadir bumi yang menjadi bahan yang sangat penting untuk kita memperkasakan AI di dalam negara kita. Kita sudah ada bahan mentah. Saya setuju apabila kerajaan persekutuan tidak membenarkan nadir bumi dalam negara kita diekspor keluar. Yes, saya sokong. Tapi dalam waktu yang sama, kerajaan seharusnya menyediakan satu bekas ataupun menyediakan tempat serta peruntukan, dan ada kementerian-kementerian yang khusus menjaga perkara ini, termasuk industri pertahanan. Kalau kita nak harap kepada Menteri Pertahanan saja begitu, dia akan jadi sebagaimana pada hari ini. Tapi kalau kita wujudkan ada kementerian khusus untuk menjaga kekuatan ataupun teknologi pertahanan di dalam negara kita. Sebab itu saya harap kerajaan akan mencipta satu plan yang strategik untuk menjayakan perkara ini, dan insya-Allah negara kita ini mempunyai kemampuan yang baik untuk kita lonjakkan negara kita menjadi sebuah negara maju dalam masa akan datang. Bajet kita dah besar, tapi hala tuju bajet kita ini tidak mencerminkan begitu.
Jadi mudah-mudahan insya-Allah Perdana Menteri yang baru ini mudah-mudahan akan pancu dengan baik. Tapi maaf sebut, saya rasa kalau Tun Dr. Mahathir masih menjadi Perdana Menteri di Malaysia, benda ini sudah menjadi kenyataan. Saya tahu bukan saya nak laga-lagakan, tetapi kita perlukan kepada Perdana Menteri, menteri-menteri yang mempunyai wawasan yang jelas hala tuju negara kita dan di mana kita nak letak negara kita di mata negara-negara yang lain.